Ya, eh, salam sejahtera saudara dan salam reformasi. Saya ucapkan kepada semua saudara yang mungkin ada bersama dengan kita pada malam hari ini. Jadi seperti yang kita ingin bincangkan ataupun kita ingin sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini saya akan membawa topik yang berjudul NCR Section 6 versus ataupun lawan NCR Section 18 ya. Jadi dua section ini adalah terdapat di dalam Land Code ataupun Kanun Tanah Negeri Sarawak ya. Jadi kedua-duanya ada makna yang tersendiri bagi kita sebagai rakyat orang asal Sarawak yang ada tanah adat di Sarawak ini. Jadi pada masa ini saya ingin berbicara tentang dua tajuk ini. Sebelum itu saya akan sampaikan apa yang dikatakan tentang NCR ini ya, native ataupun NCR. Kalau kita berbicara tentang NCR, orang selalu kata bahawa NCR ini selalunya kaki tangan kerajaan ataupun Land and Survey ataupun YB kerajaan. Banyak kita yang mungkin boleh terkelirulah kalau apa dimaksudkan dengan NCR. Jadi maksud NCR saudara ada dua lah ya, ada dua di mana satu bermaksud native customary right ya. Native customary rights ini adalah tanah adat ya, tanah adat Bumi Putra. Jadi native customary right ini native and customary C rights R, NCR juga. Jadi ianya digolong di bawah section 18 Land Code lah ya, NCR. Dan satu lagi NCR juga, ini yang menyebabkan rakyat akan keliru ya. NCR juga maknanya adalah Native Communal Reserve ya, Native and Communal C R Reserve, jadi Native Communal Reserve. Maknanya ada dua NCR. So, saya harap rakyat hati-hatilah ya dengan NCR, perkataan NCR ini. Kita mesti mau bertanya, NCR yang dimaksudkan section yang mana? Satu ya. Jadi kalau dia adalah section 18, NCR Native Customary Rights, itu adalah tanah adat milik kita. Dan tanah adat yang di bawah section 18 ini adalah di-created ataupun diperolehi oleh nenek moyang kita dulu sebelum 1 hari bulan 1 1958. Ini NCR section 18. Dan bagi section 6 pula adalah Native Communal Reserve ini adalah satu tanah atau kawasan yang disediakan oleh kerajaan sebenarnya bertujuan untuk memberikan tanah kepada pemilik kepada penduduk yang tiada tanah sebenarnya, dan mereka adalah native dan akan diuruskan oleh mereka, oleh penduduk native itu ataupun orang asal itu di tempat mereka menggunakan adat mereka sendiri. Dan semua tanah di dalam section 6 ini adalah milik penduduk di kawasan itu ya, dan tidak boleh dimiliki oleh orang secara individu ya. Jadi ini kita harus faham ya. Kita harus faham bahawa NCR ini ada dua maknanya ya. Jangan kita selalu keliru ya bila menteri akan cakap kami mengiktiraf NCR kita ya. Mengiktiraf NCR. Adakah betul mereka mengiktiraf NCR kita? Jadi kita kena tanya dulu, NCR yang mana satu nih? Ya, NCR yang mana? Kalau mereka Native Communal Reserve, ini mau hati-hati saudara ya. Jadi oleh sebab itu mau hati-hati sebab Native Communal Reserve ini akan menyebabkan tanah adat kita, Native Customary Right tadi akan menjadi Native Communal Reserve, yang akan menjadi continue to be state land ya. Itu yang akan terjadilah. Jadi ada orang kata ya, ada orang selalu bertanya, setelah kita jadikan dia di bawah section 6 Native Communal Reserve, mana ada dia sebut sana tanah adat akan tukar menjadi tanah kerajaan? Mana ayat dia? Memang ayat dia tidak ada saudara ya. Memang ayat dia tidak ada, tapi status dia adalah tanah kerajaan ya. Itu di bawah
apa namanya, subsection 3 ya, subsection 3 section 6 ini tadi ya. Jadi oleh sebab itu, itulah yang berlaku di dalam kes yang saya katakan, kes Zaharah lawan Sagau Batubara, iaitu pada tahun 2018 ya, pada masa itu. Jadi mereka pada masa itu berebut tanah ya. Saya kaitkan dengan section 18 dan section 6 ini. Mereka dua ini telah membawa kes mereka ke Mahkamah Tinggi di Miri pada masa itu ya. Dan di mana mereka masing-masing klaim bahawa tanah ini tanah saya dan dibuat oleh telah dibuka oleh nenek moyang saya. Masing-masing berebutlah ya. Dan dalam kes ini mahkamah memutuskan bahawa mereka dua tidak berhak untuk klaim tanah di bawah section 6 di dalam gazet yang telah dibuat kepada penduduk di dalam komuniti Kelabit di mana Zaharah dan Sagau Batubara ini tinggal ya. Mereka duduk di kawasan gazet yang telah digazetkan pada tahun 2012 pada masa itu. Jadi oleh sebab itu saya ingin bagi tahu kepada kita bahawa selalu kita kena ingat apabila kerajaan ingin ya menyukat tanah kita di bawah section 6. Jadi apakah kesan dia kepada tanah adat kita? Jadi yang salah satunya, yang contoh yang telah dibawa ke mahkamah adalah kes Zaharah melawan Sagau Batubara, di mana mereka dua tidak ada siapapun yang sebenarnya menang di dalam kes itu ya. Jadi mahkamah berkata tidak, ini tanah sudah menjadi tertakluk kepada section 6. Jadi section 6 tadi adalah tanah kerajaan, dan ia tanah kerajaan, dan kerajaan telah menyediakan tanah itu, gazetkan tanah itu untuk penduduk Kelabit di mana Zaharah dan Sagau Batubara ini tinggal. Jadi oleh sebab itu saudara, saya berharap ya supaya saudara ataupun orang asal yang ada di Sarawak ini supaya berhati-hatilah untuk menggazetkan tanah kita kepada digazetkan ataupun disukat di bawah section 6 ini ya. Kalau kita sudah duduk di sana, alangkah eloknya kita menyukat tanah adat kita menggunakan terus kepada section 18. Sebab dalam section 18 ini adalah yang berbunyi begini ya. Jadi apabila native menduduki ataupun occupied and use the area in according to the acquired right by their customary tenure. Kalau kita orang penduduk asal sudah duduk di satu tempat itu yang telah diduduki sebelum 1 hari bulan 1 58 telah diusahakan oleh nenek moyang kita ya. Jadi oleh sebab itulah sepatutnya isu the native of grant in perpetuity, iaitu di bawah section 18 tadi, sepatutnya kerajaan terus memberi grant di bawah section 18. Sebab dia nyatakan di sana kalau kita sudah menduduki tanah itu ya, memiliki NCR tanah adat di kawasan satu tempat itu di bawah section 18 adalah yang paling sesuai. Jadi oleh sebab itulah saudara, saya berharap ya supaya kita penduduk di Sarawak ini, terutamanya kita yang ada tanah adat ini di Sarawak ini ya, di rumah-rumah panjang kita, di kampung-kampung kita, dan kita mesti mau minta ya kerajaan untuk mengiktiraf ataupun menyukat tanah kita di bawah section 18 ya. Dan saya selalu mengatakan bahawa apabila kerajaan ya mengambil tanah kita setelah disukat di bawah section 6 ini, memang tidak ada pampasan diberi kepada kita ya. Sebab saya apabila kita membaca section 6 ini keseluruhannya, tiada peruntukan pun untuk kita diberi pampasan setelah ianya digazetkan ya, Jadi itulah sebabnya dalam kes Zaharah dan Sagau Batubara ini, mereka dua semasa tanah mereka ini ataupun di kampung mereka ini, rumah panjang ataupun kampung mereka ini mau digazetkan di bawah section 6,
mereka tidak ada bantahan. Bahkan mereka, saya percaya sama ada mereka membiarkan ke kenapa mereka tidak klaim pada masa itu bahawa menghalang pada masa itu bahawa mereka ada NCR di dalam kawasan itu sebelumnya digezetkan di bawah Seksyen 6. Jadi oleh sebab itu apabila sudah digezetkan, maka hak peribadi mereka tadi secara individu ya telah hilang ya. Gazet yang telah dibuat oleh kerajaan pada masa itu adalah bertarikh 16 Oktober 2012 ya, di bawah Gazet nomor 39 ya, di bawah title Native Communal Agriculture Reserve nomor 35 Order 2012 untuk komuniti Kelabit di Sungai Ukat Bario Miri pada masa itu ya. Jadi ini untuk mereka. Jadi mereka mengatakan, Sagau dengan Zahra ini mengatakan mereka ada tanah NCR ataupun tanah adat di dalam ini dan mereka berebut ini, maka mahkamah mengatakan setelah digazetkan ini kamu tak boleh memiliki tanah ini secara peribadi, dia cakap. Jadi memang terpaksalah kena menunggu supaya tanah itu digazetkan di bawah Seksyen 18. Jadi satu lagi saudara, juga selalu mengelirukan. Ada orang bertanya, tanah kita di rumah panjai kita ya, nama udah di seksyen disukat ngena Seksyen 6, adakah akan disukat terus di sukat di bawah Seksyen 18? Ini pertanyaan orang selalu katakan kepada kerajaan lah, kepada Land and Survey. Dan saya melihat, mungkin saudara pun pernah melihat video berkenaan di mana Land and Survey mengatakan, ya ini konsep dia sudah betul, dia kata sukat Seksyen 6 dulu, baru sukat Seksyen 18. Jadi bagi saya saudara, ini satu yang tidak betul lah ya, sebab di dalam Seksyen 6 tidak ada pun peruntukan mengatakan bahawa kerajaan akan menyukat ya, undang-undang akan menyuruh penduduk itu menyukat tanah mereka. Tidak ada ya dalam Seksyen 6 ini. Tidak ada mengatakan selepas sukat di bawah Seksyen 6 ini akan disukat di bawah Seksyen 18. Tidak ada. Ada 1, 2 sampai 7 subsection. Tidak ada di dalam subsection ini mengatakan bahawa akan disukat di bawah Seksyen 18 selepas ini. Tidak ada. Jadi ini akan bergantung kepada kerajaan juga, di mana ada orang yang berapa lama nak tunggu, itu kita tak dapat nak jawab ya. Jadi sepatutnya berdasarkan, kalau ikut undang-undang di bawah Seksyen 18 tadi, apabila kita sudah memiliki tanah itu secara tanah adat ataupun NCR, Native Customary Right tadi, apabila diberi geran, apabila diberi surat tanah, jadi sepatutnya disukat terus menggunakan Seksyen 18. Jadi itulah sebabnya dalam Seksyen 18 mengatakan kalau kawasan itu sudah diduduki oleh penduduk selama ini di bawah tanah adat mereka, iaitu tanah adat ini adalah sebelum tahun 58 tadi, maka kerajaan sepatutnya issue the native a grant in perpetuity, buat grant di bawah Seksyen 18 ini ya, dan tidak ada bayar premium dan tidak ada apa-apa cas-cas yang lain. Ini adalah di bawah Seksyen 18. Jadi oleh sebab itu saudara, saya katakan di sini bahawa apabila kita ada tanah adat ya, kenapa saya kata apabila tanah adat kita itu disukat di bawah Seksyen 6 dan akhirnya tidak ada pampasan ya. Tiada pampasan akan diberi kepada kita. Dan dalam undang-undang di dalam Seksyen 6 ini tidak ada pun mengatakan akan ada pampasan kepada penduduk di bawah Seksyen 6 ini apabila tanah itu diambil oleh kerajaan. Jadi maksudnya saudara adalah begini. Apabila tanah kita di kawasan rumah panjang kita, contohnya kalau dulu ya akan diambil di bawah akan digazet dan di bawah Seksyen 6. Apabila kerajaan ambil untuk buat jalan ke, untuk buat klinik ke, diambil, sebenarnya tiada pampasan. Di dalam undang-undang tidak ada pampasan. Sebab kita memiliki tanah di bawah Seksyen 6 ini adalah kita sebagai lisensi sahaja ya.
Kita sebagai lisensi saja. Jadi bermaknanya kita duduk di tanah kerajaan sebenarnya. Ya, kalau kita di dalam Seksyen 6 ini, di bawah tanah kerajaan. Jadi tidak ada pampasan. Jadi berbanding dengan tanah adat, kalau ianya belum digazetkan dan masih tanah adat yang telah diusahakan oleh nenek moyang kita sebelum 1 hari bulan 1 1958, maka kerajaan memang akan membayar pampasan kepada kita. Selalu saya bagi contoh lah, ya. RM10,000 ya untuk 10 RM10,000 untuk 1 hektar. Ini yang biasanya lebih kurang macam itulah kerajaan beri peruntukan ataupun pampasan kepada tanah adat. Tetapi di bawah Seksyen 6 ini tidak ada pampasan diberikan kepada penduduk, ya. Tiada, kalau kita melihat undang-undang Seksyen 6 tiada peruntukan. Jadi oleh sebab itu memang tidak selamatlah tanah yang digazetkan di bawah Seksyen 6 ini apabila diambil, maknanya nilainya kosong, tiada berharga. Berbanding dengan tanah adat, walaupun tak disukat tapi ada tanah adat di sana, kita buktikan kita ada tanah adat di sana, ada nenek moyang kita di sana, dan biasanya apabila ada aerial photograph, ada cleared area, genuine cleared area di satu tempat, dan kerajaan akan bayar pampasan kepada orang yang memiliki NCR di dalam tanah yang diambil oleh kerajaan. Jadi ini kebaikan NCR itu sendiri, walaupun tak ada grant, tetapi akan dibayar pampasan RM10,000 satu hektar. Berbanding dengan Seksyen 6 tiada bayaran, tiada ada peruntukan begitu di dalam Seksyen 6 atau gazet di bawah Seksyen 6 ini. Dan tetapi bagaimana pula dengan Seksyen 18? Sudah tentu Seksyen 18 memang dibayar pampasan. Ini tidak ada masalah, no issue orang kata, ya. Apabila diambil saja oleh kerajaan, pampasan tetap akan dibayar. Dia sama juga dengan sebab dia adalah NCR yang di bawah Seksyen 18 ini sama juga nilainya dengan tanah adat, maka dia juga dibayar pampasan RM10,000. Jadi itulah kelebihan Seksyen 18 ini. Berbanding dengan Seksyen 6, dia akan menjadi tanah kerajaan. Ya. Jadi orang selalu kata, macam mana dia boleh jadi tanah kerajaan? Memang dia tanah kerajaan. Bacalah saudara di bawah subsection 6, Seksyen 6 subsection 3, ya. Seksyen 6 ini, ya, di mana dia kata di sana, dan mahkamah juga memutuskan dalam Zaharah dan lawan Sago Batubala ini bahawa tanah itu shall continue to be state land, ya. Jadi ini yang terdapat di dalam Native Communal Reserve ini. Oleh sebab itu saudara, jadi kita kena hati-hatilah di dalam kita menjaga tanah adat kita, dan jangan membiarkan tanah adat kita ini disukat di bawah Seksyen 6. Dan kalau nak disukat, teruslah kepada Seksyen 18, ya. Jadi selain daripada itu saudara, sebenarnya Seksyen 6 dan Seksyen 18 ini adalah satu seksyen yang saya katakan sekali lagi, ingat, ya, bahawa Seksyen 18 adalah NCR dan Seksyen 6 juga NCR. Tapi jangan keliru, kerana perkataan NCR ini selalu mengelirukan kita, ya. Jadi kalau kerajaan datang kepada kita, kami menghormati NCR saudara. Jadi NCR yang mana satu, ya? NCR tanah adat ke, ya, NCR tanah adat, atau NCR Native Communal Reserve. Kalau dia Native Communal Reserve itu adalah di bawah Seksyen 6. Dan kalau Native Customary Right, itulah di bawah Seksyen 18 kalau sudah diberi surat, ya, kalau sudah diberi grant, ya, kalau sudah diberi grant. Kalau yang tak ada grant adalah tanah adat, ya. Tanah adat, ia adalah tanah adat yang telah diusahakan oleh nenek moyang kita. Jadi itulah serba sedikit tentang tentang persoalan NCR Seksyen 6 lawan NCR Seksyen 18. Jadi oleh sebab itu, kita mesti ingat bahawa apabila kita mempertahankan NCR ini,
ya mempertahankan NCR ini, kita mesti minta supaya kerajaan terus menyukat tanah kita di bawah Seksyen 18. Ya, kalau kita sudah duduk di satu kawasan itu sudah lama ya, sebelum tahun 1958 lagi. Ya, kalau tidak, saudara, kita rugilah. Ya, kita rugi karena apabila tanah kita di bawah Seksyen 6 sudah digezetkan, yang memang tiada pampasan dia, karena tiada peruntukan yang dibuat di bawah Seksyen 6 itu. Jadi oleh sebab itu memang kita kena hati-hati, kerana kita rugilah kita kalau tidak terus disukat di bawah Seksyen 18. Jadi oleh sebab itu saya ingin menyarankan ya, supaya kerajaan jangan lagi buang masa, jangan buang tenaga, dan kita berharap ya supaya kerajaan terus menyukat tanah-tanah orang di kampung-kampung, di rumah-rumah panjang. Jangan buang masa dengan Seksyen 6 ini. Ya, oleh sebab itu saya berharap juga penduduk-penduduk di kampung, ya, jangan membiarkan tanah anda disukat di bawah Seksyen 6. Ya, teruskan hanya dengan menyukatnya di bawah Seksyen 18 saja. Oleh sebab itu kita tak mahu ya kes seperti Zahra dan Sagau Batu Bala ini. Jadi inilah undang-undang dia, saudara, ya. Sebab kes ini pada mulanya dibawa ke Miri, dan macam dua-dua pun tidak puas hati, dan satu Zahra meminta ataupun bawa kes itu appeal di Mahkamah Rayuan, dan di Mahkamah Rayuan dia confirm keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Miri pada masa itu, di mana seorang individu tidak boleh memiliki secara individu tanah di kawasan GZ ini, sebab GZ ini adalah untuk semua penduduk di dalam sesuatu tempat itu, ya. Contohnya di dalam kes kawasan perkampungan Zahra dan Sagau Batu Bala ini. Jadi mereka dua tertaluk kepada GZ itu dan tidak boleh klaim. Jadi maka tanah itu adalah ikut kepada keputusan mahkamah. Jadi adalah sia-sia kalaulah mahkamah nak buat satu deklarasi bahawa mereka ada NCR di dalam Seksyen 6 ini. Jadi ia akan ada macam conflicting, ya, ada bercanggah. Oleh sebab itu mahkamah membiarkan apa yang di bawah Seksyen 6 itu, itulah dia, dan tidak boleh diubah menjadi tanah NCR ataupun tanah adat lagi. Itu keputusan mahkamah. Maka itulah sebabnya mereka tak dapat klaim masing-masing. Jadi inilah undang-undang dia di bawah di bawah Mahkamah Rayuan itu, dan setakat ini tidak ada kes itu dibawa ke mahkamah lebih tinggi. Ini bermakna GZ di bawah Seksyen 6, saya ulang lagi, GZ di bawah Seksyen 6 adalah tanah kerajaan milik penduduk di satu tempat itu, dan tidak boleh dimiliki secara individu mengikut undang-undang, ya, mengikut keputusan kes Zahra ini, mengikut undang-undang kes Zahra ini di dalam Mahkamah Rayuan. Jadi tidak boleh dimiliki secara individu, sehinggalah tanah setiap individu itu disukat di bawah Seksyen 18. Oleh sebab itulah saya katakan tadi bahawa alangkah eloknya kalaulah Sagau dan Zahra ini tadi mereka memohon untuk tanah mereka terus disukat di bawah Seksyen 18 kepada Land and Survey. Jadi mungkin Land and Survey boleh menyukat tanah mereka secara peribadi dan diberikan geran di bawah Seksyen 18. Tapi mereka cuba nak merebut kawasan di dalam GZ itu. Setelah digezetkan, maka mereka tak dapat apa-apa. Jadi inilah kesan dia, saudara. Jadi apabila kita berebut, ya, kawasan kita di dalam satu GZ, ia akan menjadikan tanah itu tanah kerajaan, dan kita hanya lisensi saja, ya, pemegang lesen saja di bawah tanah kerajaan. Itulah yang dikatakan di dalam Undang-Undang Seksyen 6 itu. Jadi tanah itu adalah milik kerajaan yang disediakan kepada kita. Jadi inilah yang saya katakan, kerajaan juga apabila dia ambil tanah itu, ya, apabila dia diambil tanah itu di dalam GZ itu, dan tiada pampasan dia. Dan
inilah yang kita perlu berhati-hati, ini yang kita kena jaga, dan tidak boleh membiarkan ataupun meminta tanah kita disukat di bawah Seksyen 6. Ya, jadi teruslah dengan Seksyen 18. Jadi sebab dia telah terbukti di dalam kes Sagau Batubara, maka inilah keputusan dia, tanah di bawah Seksyen 6 itu adalah tanah kerajaan, tidak boleh dimiliki secara individu, sehinggalah geran dikeluarkan di bawah Seksyen 18. Tapi itu berapa lama kita nak tunggu, saudara? Jadi berapa lama kita nak tunggu? Ini menyebabkan kita mungkin akan kehilangan. Ada yang telah disukat dulu lama sudah, ya. Ada yang disukat tahun 80-an lagi. Sampai sekarang pun belum disukat secara individu oleh kerajaan. Ya, yang saya tahu ada di saudara kita Penan Suai di Sarawak ini. Jadi mereka belum disukat setakat yang saya melihat dokumen mereka selama inilah, ya. Tak tahu adakah kerajaan sudah keluarkan geran untuk mereka baru-baru ini, kita tak tahu, ya. Sebab GZ mereka di bawah Seksyen 6 telah dibuat bayangkan saudara, tahun 1980-an. Jadi inilah berapa lama kita nak tunggu. Jadi apabila kerajaan nak menggunakan tanah mereka di kawasan itu, saya percaya pampasan tak akan diberi kepada mereka. Jadi itulah yang akan terjadi kepada kita juga kalau kita membiarkan tanah kita disukat di bawah Seksyen 6 ini. So, tiada nilainya berbanding tanah adat RM10,000, Seksyen 6 0 sen, tiada. Kalau Seksyen 18 sama juga, ada juga nilai dia RM10,000. Ya. Jadi ini yang kita katakan Seksyen 6 ini dia ngemaruh ke status tanah adat kita tadi. Ya, menjadi tanah yang macam seolah tak ada nilai. Jadi ada orang kata, oh, tanah Seksyen 6 ini akan memagari. Ya, akan memagari. Saudara, kalau nak dikatakan memagari, Seksyen 18 pun memagari tanah kita. Ya. Memang company akan tidak akan datang kalau tanah kita itu ada geran di bawah Seksyen 18. Ada orang yang mengatakan, kalau disukat di bawah Seksyen 6, company nampak dia akan nikal, company akan nikal, akan patah balik. Tak jadi mereka datang. Jadi Seksyen 18 pun mereka akan nikal juga. Ya. Jadi ini yang kita kena hati-hatilah. Jadi apapun yang akan menyebabkan kita rugi adalah kalaulah kerajaan ambil tanah itu. Dan kalau kerajaan beri pampasan pun, saya percaya itu bukan pampasan semata-mata mengikut undang-undang. Mungkin itu adalah bayar satu ganti, mungkin ganti rugi peluh saja, ataupun ikut kehendak kerajaan sendirilah, tapi bukan mengikut undang-undang, ya. Mengikut undang-undang tiada pampasan diberi kepada Seksyen 6. Kosong nilai dia. Jadi oleh sebab itu saya harap ini akan jadi penjelasan kepada kita, dan saya harap, ya, rakyat di Sarawak ini memahami penjelasan ini, dan saya haraplah supaya kita di Rumah Panjang ingat, kalau Rumah Panjang saudara telah ada wujud di kawasan Rumah Panjang itu sebelum tahun 58 lagi. Jadi mintalah kerajaan menyukat tanah saudara terus kepada Seksyen 18, bukan di bawah Seksyen 6, ya. Jadi kalau boleh, begitu juga dengan tanah adat kita, ya, masing-masing terus disukat di bawah Seksyen 18, bukan Seksyen 6. Jangan buang masa, saudara, ya. Sebab telah terbukti ada yang tidak buat penyukatan itu dengan segera, ya. Kalau dengan segera pun, kalau dalam 1-2 tahun pun, kenapa tidak terus dengan Seksyen 18? Ya, bayangkan yang saya katakan tadi, saudara kita Penan Suai Sarawak ini tahun 80-an dulu diberi geran Seksyen 6. Tetapi sampai hari ini tidak semuanya menerima Seksyen 18. Jadi itu bagi saya memang rugilah, ya. Jadi itu saja daripada saya kali ini. Harap kita akan faham, dan saya minta, ya, supaya penduduk Sarawak jangan keliru lagi dengan NCR, ya, NCR Seksyen 6 ke, NCR tanah adat ke,
ataupun NCR Seksyen 18 ke, ya. NCR itu sudah ada dua makna. Ini kita jangan keliru dengan makna NCR itu. Ada dua makna dia, ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana menonton bersama kita. Jadi saya ingin katakan keadilan untuk penduduk Sarawak dan keadilan untuk pemilik NCR di Sarawak. Terima kasih.